Lutut dan betisku menggigil-gigil ketika aku menghampiri pintu tersebut, seperti ada yang menyuruh aku untuk datang lebih dekat. Perasaan yang bergolak dalam benak ini bercampur aduk. Aku teruja dan ingin tahu, tetapi sangat takut pada masa yang sama. Aku merapatkan telinga. Seperti semalam, ada suara perempuan yang menangis sayup-sayup kedengaran. Aku tersentak ke belakang. Apa ni? Siapa yang menangis tu? Aku terkaku sebentar sebelum mengimbaskan. Pintu tebal kedap udara itu mendesir, menghambur udara sejuk ke muka, kemudian terbuka dengan perlahan-lahan. Serta-merta bau hapak dan hanyir darah menerobos rongga hidungku. Kaki melangkah masuk dengan terketar-ketar. Sebaik sahaja aku memasuki ruang kelam tersebut, telingaku tertangkap suara lelaki dengan sayup-sayup. Dia bercakap dalam bahasa yang aku tidak faham, seperti bercampur aduk bahasa Jawa dan Siam. Ada juga tutur-tutur kata yang aku tidak pernah dengar. Setelah diamati, ia kedengaran dari speaker yang dipasang di siling makmal tersebut. Terdapat sebuah meja yang penuh dengan peralatan penyelidikan yang aku tidak kenal. Bersebelahan dengan meja, terdapat mesin komputer yang berdengung perlahan dan disambungkan ke sebuah alat yang kelihatan seperti sebuah pam. Aku dapat lihat banyak tiup-tiup getah lut sinar yang bersambung dengannya. Cecair merah pekat mengalir di dalamnya. Tolong lepaskan saya. Suara seorang perempuan mengejutkan aku. Ada sebuah balang kaca besar di tengah-tengah ruang makmal yang malap itu. Seorang perempuan telah diikat di sebuah pengusungan dan didirikan tegak di dalamnya. Kedua-dua lengannya dicucuk dengan tiup. Darahnya disedut dan disalurkan ke mesin pam tersebut. Mukanya pucat desi dan tidak bermaya. Tolong lepaskan saya. Dia merayu lagi. Aku segera merapati balang tersebut. Apa yang lebih menghairankan lagi, di permukaan luar balang kaca itu tertampal berpuluh-puluh kertas kuning yang tertera simbol yang aku tidak faham. Terdapat tulisan Jawi yang disusun menjadi imej-imej mengerikan seperti muka bertaring dan bertanduk. Ada juga seperti tulisan Siam. Meremang bulu roma apabila aku merenung imej-imej tersebut. Kertas apa ni? Aku bertanya dalam hati. Cik tak apa-apa ke? Cermin balang diketuk dengan kuat. Dia menggeleng dengan lemah. Nampaknya mereka sudah melampau. Bukan sahaja binatang-binatang yang tidak bersalah menjadi bahan uji kaji, malah menggunakan manusia juga mereka sanggup. Aku mula menyesali tindakan bekerja dengan mereka. Aku periksa setiap sudut balang tersebut, mencari tempat untuk membuka pintu kaca. Sabar cik, sabar. Saya cuba buka. Tutup dulu suara jampi tu, cik. Dia berkata lemah. Suara jampi? Aku mendongak ke siling. Rupanya suara lelaki yang membebel dalam bahasa yang aku tidak faham itu adalah mentera. Mungkin untuk melemahkan perempuan malang ini. Macam mana saya nak tutup? Pergelangan tangan perempuan itu diikat kemas, tetapi jari jemarinya masih gagah menunding ke sebuah panel kawalan di dinding. Terdapat pelbagai butang dan tombol kawalan pemain audio. Aku bergegas ke sana dan menekan semua butang yang berkelip-kelip hingga suara di siling itu berhenti. Perempuan yang diikat itu tiba-tiba menjadi lebih cergas. Air mukanya sudah tidak lesu lagi. Cabut kertas-kertas ni semua. Cepat! Suaranya lebih bertenaga. Aku terperasan seolah-olah ada sebuah senyuman sinis terukir di bibir perempuan itu. Aku menurut arahannya dan mencabut kertas-kertas pelik itu dari balang kaca. Saiful, berhenti! Jangan cabut kertas tu! Satu suara bergema dari radio.
Aku kaget dan kaku sebentar. Pandanganku dan perempuan tersebut bertemu. Dia merayu lagi dengan air muka sayu. Tolong lepaskan saya. Diorang sedut darah saya, Encik. Saya sakit. Tolong saya. Hatiku remuk dengan rayuannya. Suara di radio itu aku abaikan dan terus mencabut kertas-kertas tersebut hingga tinggal sekeping sahaja lagi. Saiful, jangan cabut! Dua orang pengawal muncul di belakangku, masing-masing memegang sepucuk pistol dalam tangan. Saiful, cepat cabut! Perempuan itu mengherdik. Aku merenung mukanya yang sudah tidak pucat, tetapi wajahnya seolah-olah semakin anggun, sangat menawan, hingga aku terpukau untuk seketika. Apa yang terbuku di dalam dada ini hanyalah keinginan untuk bersamanya dan melakukan apa sahaja permintaan perempuan cantik itu. Aku tidak dapat jelaskan perasaan tersebut. Aku buang kertas kuning yang terakhir di atas balang tersebut. Jangan! Pengawal yang mengacungkan pistolnya menjerit tetapi sudah terlambat. Makmal tersebut serta-merta bergelap. Semua lampu di siling terpadam. Dua pengawal itu kelam kabut menghidupkan lampu suluh. Tiba-tiba, seluruh ruang itu bergema dengan hilaian perempuan yang sangat membingitkan telinga dan menyeramkan. Ia bergerak-gerak seperti sedang mengelilingi kami. Suara perempuan tersebut sangat menakutkan, seperti bukan suara manusia lagi. Seorang pengawal menjerit kesakitan. Rakannya mula menembak dengan rambang. Ruang gelap itu gegak gempita dengan suara menempik, bunyi tembakan dan mengilai yang nyaring. Aku terjun mencium lantai, melindung kepala dengan lengan, risau jika terkena peluru sesat. Seorang lagi pengawal itu menerima nasib yang sama. Dalam kegelapan tersebut, aku boleh dengar suaranya merintih kesakitan sebelum diganti dengan bunyi daging dikoyak dan tulang patah. Kemudian ada objek terhempas ke atas lantai dan bergolek-golek. Keadaan kembali hening untuk seketika. Hanya kedengaran nafasku yang tercungap-cungap. Aku segera mencapai lampu suluh tidak jauh dari tempat aku meniarap. Seluruh tubuhku merinding apabila lampu di tanganku tersuluh darah yang begitu banyak di atas lantai. Satu jeritan nyaring keluar dari mulutku apabila aku terpandang kepala salah seorang dari pengawal-pengawal tersebut terperosok di bawah meja. Matanya tertutup separuh, merenung mukaku. Aku berpaling dan bersedia untuk mengangkat kaki. Terima kasih, Saiful, kerana lepaskan saya. Langkah kakiku termati. Aku menghalakan lampu ke siling. Perempuan dalam balang tadi tergantung di atas kepalaku. Tubuhnya yang berpakaian serba putih merangkak seperti cicak, tetapi kepalanya terpusing 180 darjah ke arahku. Matanya hitam bersinar dan terbelalak. Rambut panjang mengurai yang kusut masai mengerbang. Kulit mukanya pucat dan menggerutu. Apa yang paling menakutkan ialah mulutnya sangat luas, menyeringai menayangkan barisan gigi runcing. Mulutnya comot dengan darah. Aku menempik dengan semahu-mahunya sambil memecut keluar. Dia mengilai di belakangku. Aku berlari melepasi kawasan sangkar binatang dan menuju ke pintu koridor. Pengawal di meja tercegat kaku memandangku. Apa dah jadi ni? Mana yang lain? Lari! Aku menjerit. Belum sempat dia berkata apa-apa, raksasa perempuan tadi meluncur laju dari pintu dan terus menerkam pengawal tersebut. Dia menggomol leher lelaki itu seperti anjing gila. Aku terus melarikan diri.
Langkah kakiku luas dan bergerak dengan selaju yang mungkin. Darah yang mengalir laju di telinga, kedengaran seperti arus sungai deras. Setibanya aku di pusat pengawal, Pak Mail dan beberapa orang lagi sudah menunggu di luar. Mata masing-masing terbeliak luas memandang ke arah belakangku. "Lari!" Kata-kata aku itu sia-sia sahaja kerana perempuan tadi bergerak lebih laju dariku. Dia menyerbu masuk ke dalam bangunan itu dan membunuh semua yang ada di dalamnya. Aku terduduk dan menangis. Hanya mampu melihat pintu bangunan pusat pengawal dan mendengar suara mereka menjerit-jerit kesakitan. Aku tak nampak apa yang sedang berlaku di dalam, tetapi aku pasti mereka semua telah menerima nasib yang sama dengan pengawal-pengawal di dalam kilang tadi. Akhirnya keadaan kembali senyap. Perempuan itu muncul di pintu. Jubah putihnya lenjun dengan darah mangsa-mangsanya. Mulutnya pula bersememeh dengan darah pekat. Dia menyeringai. Jangan takut, Saiful. Saya takkan apa-apakan awak. Saya terhutang budi dengan awak. Kemudian dia mengilai nyaring dan terus terbang ke atas, hilang dalam kegelapan malam, meninggalkan aku keseorangan yang masih teresak-esak. Dua anggota polis itu merenung mukaku dengan penuh hairan. Kemudian mereka saling berpandangan sebelum ketawa terbahak-bahak. Dah jenis apa kau hisap ni? Konstebel Nizam menepuk bahu inspektornya. Banyak dia hisap ni tuan, dah rosak teruk otak dia ni. Tapi urin dia clear. Inspektor Syahrul masih merenung mukaku. Mengarut sangat dah dia ni tuan. Mengaku je lah kau yang bunuh diorang. Kreatif juga fantasi kau ni. Pontianak kena sedut darah buat krim muka. Beragaklah sikit. Tiba-tiba pintu bilik soal siasat dibuka dan seorang konstebel masuk memberikan sebuah berita yang aku sendiri tidak tahu sama ada baik atau buruk. Tuan, lawyer dia dari Everlife datang bayar jamin. Hah? Dia ni ada lawyer ke? Konstebel Nizam membentak. Tapi kita tak dapat apa-apa maklumat lagi ni. Lagi satu tuan. KPN call. Dia suruh kita lepaskan budak ni ikut lawyer dia. Mereka berdua berpaling ke arahku dan merenung dengan tajam. Dua lelaki di tempat duduk depan tidak berkata apa-apa sepanjang perjalanan. Sesekali pemandu mengerling ke dalam cermin pandang belakang dan bertentang mata denganku. Renungannya sangat tajam dan garang. Jalan yang kami lalui itu gelap. Kemana pula diorang nak bawa aku ni? Korang ni dari Everlife ke? Mereka senyap. Korang nak bawa aku pergi mana ni? Jumpa bos korang ke? Masih tiada jawapan. Aku membungkuk ke depan di celah-celah kerusi mereka. Weh, pekak ke aku tanya ni? Diam je lah. Banyak bunyi pula. Aku bersandar kembali. Habis tu korang nak buat apa? Nak saman aku? Saman lah. Aku 1 sen pun tak ada. Masuk jail pun aku tak kisah. Janji aku dah tak kerja dengan korang lagi. Aku memeluk tubuh. Pandanganku dilempar keluar tingkap. Jalan yang kami lalui itu diapit oleh hutan tebal. Rasa tidak senang mulai mengganggu benakku. Mana dia nak bawa aku ni? Woi, korang nak bawa aku pergi mana ni? Lelaki di tempat penumpang berpaling dengan air muka garang. Kau jangan bising lah. Tak erti duduk. Matanya terbelalak. Weh, dia kejar kita. Bumbung kereta berdentum kuat. Kami semua panik. Tiba-tiba lelaki di sebelah pemandu ditarik keluar dari tingkap pintu yang terbuka luas. Suaranya menjerit ke atas seperti dibawa naik. Kemudian senyap. Pemandu menekan brek dengan tiba-tiba. Mujur aku tidak terhumban ke depan. Dia menarik sepucuk pistol dari jaket dengan kelam kabut dan terus keluar dari kereta. Senjata di tangan diacungkan ke semua arah. Aku tidak berani keluar. Dengan tidak semena-mena,
Mayat rakannya yang sudah tidak berkepala terhempas di atas jalan, tidak jauh dari kereta. Kami berdua menempik seperti kanak-kanak. Pemandu membidik pistol ke udara dan melepaskan tembakan bertalu-talu. Raksasa perempuan tadi menerkamnya dari atas dan dia juga dibawa naik di dalam kegelapan. Aku segera melompat ke tempat pemandu. Tubuh pemandu yang tidak berkepala terhempas tidak jauh dari kereta. Jangan takut, saya takkan apa-apakan awak. Dia sudah berada di sebelahku, di luar tingkap, merapatkan mukanya. Aku segera menutup mata. Pergi dari sini dan sembunyikan diri dari mereka. Aku tersentak apabila jari jemari sejuk membelai pipiku. Dia mengilai-ngilai nyaring sambil terbang ke udara. Aku terus masuk gear D dan memecut pergi. Cermin pandang belakang dikeliling. Kedua-dua mayat lelaki tadi bergelimpangan di atas jalan, bermandi dalam cahaya lampu brek kereta.